satu riwayat. Dalam satu riwayat oleh Imam Ahmad, bahawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, bukankah kamu mahu saya khabarkan kepada kalian tentang ahli syurga? Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli syurga, ahli syurga adalah orang yang selalu bertawaduk kepada yang lain. Dia dekat dan mudah buat urusan dengannya. Dia seorang yang mudah untuk buat urusan dengannya. Ini antara ciri-ciri ahli syurga. Ciri-ciri ahli syurga adalah seorang yang tawaduk. Yang tawaduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, ramai orang dia lupa tentang ibadah. Ramai orang dia lupa tentang amal ibadah yang ia seafdal-afdal ibadah. Apakah ia? Ia adalah tawaduk. Sifat yang terpuji. Sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tawaduk. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sikap takabur, yang ini sombong. Takabur. Takabur ini sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Hendaklah seorang itu, hendaklah seorang yang mukmin, dia bertawaduk dengan seorang yang lain. Bila mana dia berjumpa dengan kawan-kawannya, ataupun sahabat-sahabatnya, ataupun saudara maranya, hendaklah dia beramal dengan sifat tawaduk. Hendaklah dia menjadi seorang yang melawan hawa nafsunya untuk beramal dengan sifat tawaduk ini. Bukankah kita ini kadang-kadang rasa diri kita hebat? Bukankah kita kadang-kadang rasa diri kita ini, kita sebut ilmu banyak, engkau siapa dan sebagainya. Macam itu. Ramai orang di luar sana, dia suka bersikap berbangga. Ramai orang begitu. Dia suka bersikap bangga diri terhadap orang lain. Itu yang kita tak nak mahukan. Subhanallahil azim. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawaduk ini juga sebab untuk diangkat darjat seseorang itu. Asbab seseorang beramal dengan sifat tawaduk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatnya. Takkanlah kita tak nak untuk kita punya darjat ini diangkat. Mestilah mahu. Siapa yang tidak mahu? Mesti nak. Cuma di sini ada sesuatu yang perlu kita selarikan bila mana kita bersifat tawaduk. Apa dia? Al-hilam. Al-hilam. Apa dia? Kesabaran. Kesabaran. Jadi kunci untuk mendapatkan tawaduk adalah sabar. Sabar. Ya. Subhanallahil azim. Maka ulama yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ulama-ulama, alim-alim ulama, ramai di antara mereka kita sebut semuanya, yang ada ilmu, yang mantap dalam ilmu-ilmu, tak kisahlah ulama hadis ke, ulama fiqh ke, ulama kalam ini tauhid ke, balaghah ke, ulama bahasa ke dan sebagainya, semuanya beramal dengan apa? Sikap hikmah dan bersabar. Kerana banyak ilmu yang dikurniakan kepada mereka, menyamai para anbiya. Seperti apa? Seperti yang warid oleh Sayyidina Isa alaihi salam. Begitu. Maka al-hilam ini, sabar ini, merupakan sebahagian daripada sifat tawaduk. Sifat tawaduk. Apabila ada muslim yang lain menyakitinya, kalau ada kawan kita duk pukul kita, tendang kita, dan sebagainya, hendaklah dia bersabar dan jangan dia berfikir untuk membalas dan ingin menambah dan tambah lagi. Na'udzubillahi min zalik.
Bukankah kita nak buat begitu bila mana kita marah, kan? Kita marah, kita rasa tak puas hati, kawan kita dah pukul kita, dah terajang kita. Pastilah nak balas balik. Begitu kan? Tapi apa yang Nabi ajar, cuba beramal dengan sifat sabar. Bila mana orang menyakiti kita, jangan balas dengan benda buruk. Itulah juhud kita. Itulah kita sebut pahala yang besar untuk kita capai. Memang berat, memang nafsu mahu kita sebut membalasnya. Memang begitu. Itu memang sifat nafsu. Buruk dibalas buruk, baik balas baik. Tapi bahkan apa yang Nabi ajar adalah bila mana orang balas orang buat baik, kita balas baik. Bila mana orang buat buruk, maka kita balas yang baik. Itulah yang berat. Nafsu kita, diri kita ini lebih mudah untuk membalas orang yang buat baik dekat kita. Betul? Itu lagi mudah. Adapun jikalau orang buat buruk dekat kita, maki kita, marah kita, pukul kita, maka hati kita ini agak berat untuk buat baik kepada dia. Itulah kita sebut kekurangan yang ada pada kita. Tapi kalau kita dapat beramal dengan apa yang Nabi sebut, jikalau mampu untuk membalas kebaikan di atas keburukan, ini adalah dia kita sebut antara orang-orang yang beruntung. Subhanallahil azim. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita lihat dekat luar sana kan, orang bila mana dia maki dia punya family dia, lalu dia buat apa? Dibunuh orang tersebut. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Maksiat bukan dibalas dengan maksiat. Tak, bukan begitu. Bahkan maksiat dibalas dengan nasihat, dengan teguran. Itu yang sebenarnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Pernah dikatakan sikap kesabaran boleh seseorang itu usaha untuk latih dirinya. Boleh. Ada setengah orang dia mengatakan, Ustaz, saya ni panas sebaran Ustaz. Saya panas sebaran. Saya ni kalau boleh asyik nak marah saja. Dengan anak asyik nak marah, kawan nak marah, dengan mak ayah pun nak marah. Jadi adakah boleh ubah? Boleh. Dengan apa? Dengan usaha dan kita sebut perlukan perjuangan. Jangan kita kata, saya lemah tak? Kan begitu. Kata boleh. Kena mencuba sampai dapat. Cuba. Barang itu boleh hilang ke? Boleh. Boleh sangat. Bila mana kita ini cuba sikit demi sedikit, insya-Allah hati itu lembut lama-lama begitu. Lama-lama akan lembut. Tapi kalau tak dilatih, memang begitulah hasilnya. Nak buat macam mana? Ada orang ketika remaja, muda-muda, darah panas, asyik nak melawan, asyik nak menengking, asyik nak bergaduh. Tapi bila mana dia dah belajar ilmu agama dan dia dah dengar kelebihan bersabar, subhanallahil azim, dia berubah. Sikit demi sedikit. Tiap kali nak marah, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, subhanallah. Ingat mati. Ingat ganjaran yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Ganjaran yang bersabar, ganjaran bersabar di atas kezaliman itu sangat-sangat besar. Sangat besar. Ya. Tapi kadang-kadang kita punya kesabaran pun ada tahap-tahapnya. Begitulah juga. Tapi janganlah sampai di luar batas. Janganlah sampai membunuh. Na'udzubillah min zalik lah. Mungkin kita termarah. Yelah, kita punya kesabaran pun ada tahap-tahapnya. Kita pun hamba yang lemah. Kadang-kadang pun terlepas. Nak buat macam mana? Tapi kalau boleh cuba bersikap dengan sabar. Cuba. Usaha insya-Allah ta'ala baik-baik belaka. Baik. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawaduk itu ia akan menarik diri dia untuk menjadi seorang yang apa? Tatawwu'. Yakni sikap yang kita sebut yang baik. Sikap yang baik yakni bila mana orang lain memberikan arahan,
yang tidak menyalahi syarak, yang mana ia tidak membawa keburukan kepadanya dan diikut, ini adalah sikap tatawwu, dengar kata dengan arahan tatawwu. Contoh, si ibu mengarahkan anaknya, fulan ataupun fulanah, boleh tak angkat jemuran, boleh tak berikan ibu ikan ke, ayam ke, makanan dekat luar ke. Lalu anak-anaknya pun pergi beli. Itu ada sifat tatawwu. Masya-Allah. Masya-Allah. Hmm. Selagi mana tidak melanggar syarak, maka ikut sahaja. Ikut sahaja. Ini adalah sikap yang sangat-sangat baik, yang mana jikalau orang dapat beramal dengannya, itu adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada. Begitu. Yang ini bila mana diajak membuat kebaikan, maka dia mudah untuk ikut. Contoh, ya, seorang guru, ya, dia mengarahkan anak muridnya untuk pergi musafir buat dakwah. Pergi musafir. Contoh, pergi musafir, pergi ke Johor, buat dakwah di sana. Anak murid tersebut pergi saja, pergi dengan tawakal yang tinggi. Maka anak muridnya itu insya-Allah di bawah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada rahsia-rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Kenapa? Kerana dia beramal dengan sifat tatawwu. Tatawwu. Ramai orang dia ada ilmu tetapi dia tidak bersifat dengan tatawwu. Ramai sebenarnya. Ramai. Bila mana kawan-kawannya kan, dia duk bincang nak buat program ke, nak buatkan seminar, nak buat camp-camp dan sebagainya. Bincang dalam satu kumpulan, ada ketua dan ada anak buah. Ya. Bila mana anak buahnya dia beri pandangan. Yang ketua ni dia tak nak ambil. Nauzubillah min zalik. Ini sombong. Bahkan idea ataupun luahan yang diberikan oleh anak buahnya itu lebih bernas. Maka di sini hendaklah beramal dengan sifat tatawwu, dengar sahaja. Ataupun jikalau ketuanya dia mengarahkan, wahai fulan buat demikian, wahai fulanah buat demikian, maka ikut sahaja. Ikut. Selagi mana ada padanya kebaikan, maka ikut. Jangan kata tidak. Yang kata malaslah. Jangan begitu. Subhanallahil azim. Subhanallah. Dan ada perkara untuk kita mendapatkan ataupun menghadirkan sifat tatawwu pada diri kita ini adalah dengan cara kita meninggalkan sikap sangka buruk. Macam itu. Ini kita sebut tinggalkan sikap su'udzan, sangka buruk. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Jadi hendaklah seorang itu dia sangka baik ini, dia berhusnuzan terhadap orang yang beriman. Selagi mana tak ada ruang-ruang bukti yang mengatakan dia itu salah, maka kita husnuzan, sangka baik. Mungkin kita dengar kabar-kabar kan, kabar-kabar yang pelik-pelik, yang mengatakan kawan kita sekian, ibu kita sekian, adik kita sekian dan sekian. Selagi mana tak ada bukti, selagi mana ia hanya dakwaan kosong, maka kita jangan terima. Mungkin boleh terima tapi hati-hati. Jangan ambil sepenuhnya. Barangkali itu hanya kita sebut dakwaan kosong, dakwaan palsu. Maka kita cuba sangka baik, husnuzan. Subhanallahil azim. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi bila mana seorang itu dia pendakwah, dai ataupun daiyah, lagi utama untuk dia beramal dengan sifat tatawwu dan tawadhu. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Ada sebahagian orang dekat luar sana, ialah dia mungkin dah belajar
Tapi bila mana ditegur, tak nak dengar. Dinasihati, dia jawab, kamu siapa? Aku doktor. Kamu siapa? Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah. Dia rasa diri besar, diri tinggi sangat. Bahkan kerdil. Sepatutnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala hadirkan seseorang kepada dia untuk menasihati. Itu adalah tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Bukan setiap orang yang belajar ilmu agama dia dapat memimpin. Ingat, bukan setiap orang yang belajar ilmu agama dia dapat menjadi pemimpin untuk gerakkan dakwah. Tidak, bukan semua. Ya. Dan bukan setiap orang yang belajar ilmu agama dia dapat menguruskan kerja dakwah. Lah, bukan semua orang begitu. Seperti kisah Abu Dhar. Seperti kisah Abu Dhar, kata para ulama, pimpinan itu ada kesukaran padanya. Menjadi pemimpin, disebut macam tentera kan, nak jadi kapten, ketua. Kan berat tugasnya. Sama juga dengan dakwah. Pemimpin untuk nak bawa dakwah di sana dan di sini. Berat, memang berat. Memang berat. Mungkin orang kata, oh, ustaz boleh ke sana sini. Dah cuba ke? Dah cuba ke belum? Yang dah rasa tahulah macam mana. Tapi kena ingat, ini jalan kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan untuk kita memenuhkan masa-masa kita dengan kebaikan, bukan dengan perkara-perkara yang tak ada manfaat, buang masa dan sebagainya. Begitu. Ya? Rasulullah SAW telah bersabda tentang Abu Dhar, yang mana dia hidup keseorangan dan mati keseorangan. Dia ini Abu Dhar, seorang yang sangat-sangat zuhud. Yang sangat zuhud. Dia kata kepada orang lain, kenapa kamu pegang banyak harta? Gunakanlah untuk kebaikan. Allahu Akbar. Cuba lihat apa yang dikatakan oleh Abu Dhar. Dia telah berkata, bila mana dia melihat orang-orang ada banyak harta, dia pelik. Kenapa kamu ada banyak pegang harta? Kenapa kamu tak nak sumbangkan? Kenapa kamu tak nak infakkan kepada orang yang memerlukan? Nampak tak? Jadi nak kata di sini, tiada masalah untuk kita ada duit, tak ada masalah. Tak ada masalah nak kaya. Cuma kena ingat, setiap harta kita akan disoal. Ke mana kamu salurkan? Dari mana kamu dapat? Itu yang kena hati-hati. Ke mana tu? Ke mana harta kita disalurkan? Sebab itulah kalau boleh kita banyak-banyak beramal dengan memberi. Tak kisah dekat sesiapa sekalipun, anak-anak ke, saudara mara ke, ibu ayah ke, memberi. Jika ada lebih, maka beri. Lillahi ta'ala. Ya? Niatkan lillahi ta'ala. Begitu. Harta kita takkan habis kalau kita banyak memberi. Takkan habis. Bahkan lagi banyak barakah dan makin bertambah. InsyaAllah ta'ala. Di sini kena beramal dengan sifat tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah Allah bantu. Ya? Ini antara ciri-ciri orang-orang yang zuhud, yang mana bila mana dia nak pergi daripada dunia, dia tak ada harta, tak ada hutang, bersih. Orang-orang yang tak ada hutang, maka mudah dia punya urusan dekat sana. Mudah sangat. Mudah. Macam itu. Tapi ada juga kita sebut ahli syurga daripada orang kaya. Ada ramai daripada orang kaya. Cuma majoritinya adalah daripada kalangan orang-orang yang fakir dan miskin. Macam itu. Ada sebagian yang kaya ada sahaja. Itu adalah orang-orang yang menjaga hartanya, dia dapat dari mana, dia jaga baik-baik. Ke mana dia sumbangkan, dia jaga baik-baik. Macam itu. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita rezeki yang halal. Yang halal dan yang sangat-sangat luas. InsyaAllah ta'ala. Baik.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, seorang mukmin apabila membuat kebaikan, dia seperti unta yang dicucuk hidungnya bila mana buat kebaikan. Nabi bersabda di dalam hadis, Nabi mengumpamakan seorang yang mukmin bila mana dia membuat kebaikan, dia ini seperti unta, unta yang dicucuk hidungnya apabila membuat kebaikan. Apa akan jadi? Apabila unta itu dicucuk hidungnya, ya, dan diikat dengan tali, diikat dengan tali, jikalau yang tarik itu kanak-kanak, adakah dia akan ikut? Yes, dia akan ikut. Jikalau kanak-kanak itu berjalan, dia akan ikut. Jikalau kanak-kanak itu duduk, maka dia akan ikut duduk. Sama juga dengan jikalau yang tarik itu orang-orang yang sadar, yang sasa, tetap dia akan jalan dan tetap dia akan duduk. Apa maknanya? Maknanya orang yang tawaduk itu seperti apa? Unta itu. Unta. Siapa yang tarik yang mula? Kanak-kanak. Dia ikut sahaja. Yang kedua siapa? Orang dewasa yang sasa, yang sadar. Ikut ke? Ikut. Nak kata di sini bahawa jikalau kita ini ditegur, dinasihati oleh orang yang lebih muda ataupun yang lebih tua, maka beramal dengan sifat tawaduk. Dengar kata, ambil sahaja, beramal dengannya. Bukan tolak, bukan kata engkau siapa, aku lagi hebat lah, bukan begitu. Bukan begitu. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Ya. Maka hendaklah kita beramal dengan ciri-ciri ahli syurga. Antaranya sifat tawaduk, tatawuk, dan bersabar yang tinggi di atas musibah dan macam-macam lagi. Begitu. Ya. Subhanallahil azim. Subhanallah. Itulah yang berat, ya, berat untuk kita berjuhud, untuk beramal dengan sifat tawaduk ini. Memang kadang-kadang jikalau ada orang itu dah biasa melawan, maka sukar untuk dia beramal dengan sifat tawaduk. Sangat sukar. Sangat sukar. Jadi nak kena latih dari sekarang. Dari sekarang. Lembutkan hati. Banyakkan istighfar, banyakkan bawa salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah lembut hati ini. Insya-Allah lembut, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi moga-moga asbab kita iltizam, kita istiqamah ataupun committed dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan solawat, dengan baca Yasin dan sebagainya, dengan dengar ilmu agama ataupun hadir ke dalam majlis ilmu agama, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kita sebut menjadikan hamba-hambanya, yakni kita dapat beramal dengan sifat-sifat ahli syurga seperti tawaduk, tatawuk dan bersabar. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, cukup untuk malam ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Segala kekurangan, tersilap kata, terkasar bahasa, mohon dimaafkan. Ya, ada rezeki jumpa lagi insya-Allah ta'ala. Dan saya serahkan semula kepada Puan Moderator. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.